Surat 7 baris yang keempat dari atas. Maka rukunnya itu 17. Yakni maka rukun salat itu 17 perkara. Pertama dia niat. Yang pertama daripada 17 rukun sembahyang niat. Maka arti niat itu qasdu syai'in. Itu bagi itu boleh tidak. Itu qasdu syai'in. Yang betul qasdu syai'in. Muqtarinan bi fi'lihi, yaitu menyahajai akan suatu hal keadaannya disertakan dengan awal perbuatan. Maksudnya ialah menyahajakan sesuatu mengiringi awal perbuatan. Kalau sebelum perbuatan namanya sisi-sisi ataupun azam, keagaman. Jadi niat mestilah di awal perbuatan. Maka tempatnya itu tempat niat pada hati. Niat di dalam hati. Maka jika adalah sembahyang itu fardu yang lain daripada Jumaat dan qasar, solat fardu bukan solat Jumaat ataupun solat musafir qasar, hendaklah dia mengqasar dengan hatinya, menyahajakan dengan hati, hendak mengerjakan sembahyang dan taruhkan fardunya, niat dalam hati fardu sembahyang, dan takwilkan waktunya sama ada zuhur, asar, maghrib, isya. Maka yang tiga itu dinamakan qasad dan ta'ruf dan ta'lim. Dinamakan niat. Ketiga-tiga tersebut dinamakan niat. Maka hendaklah ia, seseorang yang sembahyang, hadirkan yang tiga ini, qasad, ta'ruf, ta'lim, pada takbiratul ihram. Yang ketika kita bertakbir Allahu Akbar, ingat dalam hati sahaja aku solat fardu maghrib. Ini kalau solat seorang diri, solat seorang-seorang. Solat seorang-seorang, jadi kena ada tiga perkara ini. Qasad, sahaja aku solat, ta'ruf, fardu, ta'lim, maghrib. Jadi kita ingat dalam hati ketika kita menyebut Allahu Akbar. Ini sunat lah. Kadang-kadang ada orang jalan dulu Allahu Akbar. Kadang-kadang ada orang jalan kemudian Allahu Akbar. Jadi salah.
Tapi kalau boleh dia ada sama-sama. Kalau kita angkat awal tak dipilih, tidak. Sebab apa? Sebab solat dimulai dengan takbiratul ihram. Jadi diangkat awal, itu tak perlu. Jadi yang rukun takbiratul ihram. Allahu Akbar. Dalam hati kita ingat sahaja aku solat fardu. Maknanya bukan sunat. Bila sebut sahaja aku solat, memang saya sengaja untuk melakukan perbuatan sembahyang. Bukan puasa, bukan zakat, bukan haji. Sembahyang. Bukan dipaksa. Saya secara sukarela. Itu namanya sahaja. Sahaja aku solat fardu. Maknanya solat fardu maghrib. Bukan sunat qabliyah maghrib. Bukan sunat duha. Bukan. Fardu. Solat maghrib. Fardu maghrib. Maka jika ada sembahyang itu Jumaat, kalaulah sembahyang yang kita hendak tunaikan itu sembahyang Jumaat, ditambahi imam jika imam atau ditambahi makmum. Kalau solat Jumaat, kita ingat dalam hati berjamaah. Ataupun ingat dalam hati makmum. Ataupun sebagai imam, ingat dalam hati imam. Jadi fahamkan baik-baik. Jadi kadang-kadang kita ini beribadah dalam keadaan tak faham. Jadi kita faham. Apa dia makmum? Makmum ni maksudnya kita menjadi makmum kepada imam. Bukan sebut saja. Dalam hati tersebut sambil faham. Jadi tolong fahamkan ibadah solat kita setiap hari. Kerana sembahyang Jumaat itu disyaratkan berjamaah pada awal sembahyangnya. Jadi syarat untuk sah Jumaat berjamaah. Jadi sebab itulah kita ingat dalam hati kita berjamaah ataupun menjadi makmum ataupun menjadi imam. Jadi memang syarat dia solat Jumaat. Jumaat memang perlu dilaksanakan dengan berjamaah. Kita boleh buat seorang boleh. Dan jika sembahyang kosong bagi orang yang musafir, maka ditambahi kosor pula. Kalau sembahyang orang yang sedang musafir, boleh buat kosor. Kalau dia nak kosor, mestilah ingat dalam hati ketika takbiratul ihram kosor. Apa dia kosor? Kosor ni ialah solat 4 rakaat diringkaskan, dipendekkan menjadi 2 rakaat. Itu makna kosor. Kalau jamak maksudnya 2 sembahyang disembahyangkan dalam waktu yang sama. Itu namanya jamak. Jadi kalau sembahyang yang kita nak buat itu kosor, 2 rakaat, kita teringat dalam hati kosor. Ataupun kita ingat dalam hati sahaja aku solat fardu maghrib, fardu isyak kosor kerana Allah Ta'ala. Ataupun sahaja aku solat fardu isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Faham Aku solat orang musafir kosor 4 rakaat dipendekkan menjadi 2. Tapi syaratnya mestilah sembahyang 4 rakaat. 3 rakaat tak boleh.
2 rakaat pun tak boleh. Jadi tak ada qasar sembahyang subuh, tak ada qasar sembahyang maghrib tadi. Faham tak ini? Jadi kita akan bincangkan bab salat qasar dalam tajuk yang akan datang. Kerana disyaratkan niat qasarnya itu di dalam takbiratul ihram. Sebab apa kalau sembahyang orang musafir perlu tambah qasar di dalam niat? Sebab syarat qasar mestilah niat dalam takbiratul ihram. Dia beza dengan jamak. Jamak kita boleh niat bukan di dalam takbiratul ihram. Contoh kalau kita solat jamak takbir, istilah dia jamak takbir, yakni kita solat yang kedua di dalam waktu yang pertama. Contohnya kita solat asar di dalam waktu zuhur, kita solat isyak di dalam waktu maghrib. Itu namanya jamak takbir. Jadi kita boleh niat jamak walaupun bukan di dalam takbiratul ihram. Yang penting dalam sembahyang. Yang penting dalam sembahyang. Waktu rukuk kita boleh niat, waktu i'tidal kita boleh niat, waktu baca Fatihah kita boleh niat. Kita niat sahaja aku jamak takbir. Waktu baca Fatihah contoh. Sahaja aku solat asar dalam waktu zuhur. Itu jamak. Ataupun kita jamak takhir. Jamak takhir, istilahnya jamak takhir. Yang kita sembahyang solat waktu yang pertama di dalam waktu yang kedua, waktu akhir. Contohnya kita nak solat zuhur dalam waktu asar, ataupun kita nak solat maghrib dalam waktu isyak. Jadi kita niat jamak ketika solat yang pertama. Bila masuk waktu zuhur, kita pun niat dalam hati saya nak jamakkan zuhur dalam asar. Bila masuk waktu maghrib, kita pun niat dalam hati saya hendak solat maghrib dalam waktu isyak. Itu nama dia jamak takhir. Beza dengan qasar. Qasar memang kena niat ketika takbiratul ihram. Waktu Allahu Akbar mesti niat dalam hati qasar, ataupun niat dalam hati sahaja aku solat fardu zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. 2 rakaat itu qasar lagi. Dan jika ada sembahyang zikir sunat yang mempunyai waktu atau sembahyang sunat yang mempunyai sebab, maka disyaratkan adalah niatnya itu 2 perkara. Kalau tadi solat fardu seorang-seorang 3 perkara. Tapi kalau sembahyang sunat yang mempunyai waktu ataupun sebab, cuma kita perlu ada 2 sahaja. Pertama qasar, keduanya ta'yid. Ta'yid ni kalau bahasa Melayu dia menentukan waktu. Menentukan waktu ataupun menentukan sebab sembahyang. Seperti contoh sunat subuh, sunat fajar, sahaja aku sembahyang subuh.
Dia beza dengan fardu subuh. Kalau fardu subuh, tahajud sembahyang fardu subuh. Jadi kalau sembahyang sunat subuh, qabliyah tahajud sembahyang sunat subuh. Qabliyah tak payahlah, sunat subuh memang ada qabliyah dia. Tak ada qabliyah. Sama macam asal. Tahajud solat sunat asal. Tak perlu diingat dalam hati qabliyah, tak payah. Sebab apa? Sebab sembahyang sunat asal hanya ada qabliyah sahaja. Dia tak ada qabliyah. Dan 2 hari raya, yakni raya haji dan raya puasa, disyaratkan hanya 2 perkara sahaja. Sahaja aku sembahyang hari raya Aidilfitri. Sahaja aku sembahyang raya Kurban. Allah dalam hati. Sahaja aku sembahyang duha. Ini contoh sembahyang yang mempunyai waktu. Dan sunat gerhana. Sunat gerhana ini contoh sembahyang sunat yang mempunyai sebab. Sebab berlaku gerhana, kita pun sunat sembahyang. Jadi niat dia cuma 2 sahaja, qasad dan ta'yin. Sahaja aku sembahyang gerhana matahari. Sahaja aku sembahyang gerhana bulan. Seperti contoh, hadirkan, diingat dalam hati, kita ingat dalam hati waktu takbiratul ihram, aku sembahyang gerhana matahari. Atau aku sembahyang gerhana bulan. Atau aku sembahyang hari raya Adha. Atau aku sembahyang hari raya Fitrah. Ini contoh sembahyang sunat yang mempunyai waktu ataupun yang mempunyai sebab. Kalau sembahyang sunat yang mempunyai waktu, kalau terlepas daripada waktunya, sunat kita qada. Sunat qada. Contohnya sembahyang sunat duha, sembahyang sunat qabliyah ba'diyah, sembahyang sunat tahajud. Jadi sunat kita qada. Tapi kalau sembahyang tahajud yang bersebab tidak disunatkan qada. Dan kalau qada, sembahyang itu tak sah. Contohnya sembahyang sunat wudu, sembahyang sunat tahiyatul masjid. Jadi sembahyang gini begini tidak disunatkan kita qada kalau terpisah. Contohnya kita masuk masjid, kita duduk. Jadi kita pun teringat, lupa nak sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kita pun bangun pada solat sunat tahiyatul masjid motor. Jangan. Tidak disunatkan. Bahkan kalau kita buat tak sah. Tapi nak buat macam mana? Keluar balik, masuk sembahyang. Tak. Dah habis sembahyang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluar balik, masuk sembahyang. Keluar balik, masuk sembahyang. Buat sampai kiamat. Jadi tak perlu qada. Faham ya? Yang disunatkan qada ialah sembahyang sunat yang mempunyai waktu. Dulu zaman saya bujang, zaman sekolah pun saya pernah buat macam ni. Boring tak buat apa. Habis main Jumaat, keluar masuk sembahyang. Sampai kita tak asal, mau balik asrama. Jadi saya duduk asrama sekolah di Pondok Paya. Wah, sedap. Di masjid saya buat. Pondok macam masa itu pondok dengan masjid. Pondok ni, Allah. Pondok, saya juga salah balik.
Sekarang kau sama juga, tapi dia sudah dah. Orang dulu dah otai. Dulu amatir ni memang dia sikit. Tolong dengan rumah Allah di masuk masjid. Dia duduk dalam rumah Allah. Kita ni bila masuk dalam rumah Allah, mana kita ni jadi tetamu Allah. Jadi tetamu Allah ni kita istimewa, tetamu Allah. Allah Ta'ala akan layan kita. Jadi confirm, bila tuan-tuan masuk di masjid, rahmat Allah turun. Kena dekat tuan-tuan. Apa dia rahmat? Rahmat ni kalau daripada Allah, maknanya ihsan. Kalau daripada manusia, rahmat ni maknanya sayang. Kita sama-sama kita, kalau rahmat, maknanya sayang. Tapi kalau pada Allah, memang terjemahan dia sayang. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Apa maksud pemurah dan penyayang? Maksudnya ihsan. Allah Ta'ala buat baik kepada kita. Jadi kalau kita kurang mendapat kebaikan, masuk masjid, duduk dalam masjid, kita akan mendapat kebaikan. Duduk, kita akan dapat kebaikan. Cuma kebaikan itu janganlah dipaham kebaikan duniawi. Yang penting kebaikan ukhrawi, kebaikan akhirat. Sebab apa? Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik berbanding dunia, dan akhirat lebih kekal berbanding dunia. Jadi kalau kita nak mendapatkan kebaikan, masuk dalam masjid, kita akan dapat kebaikan walaupun kita tak buat apa-apa. Walaupun tak buat apa-apa. Tentu tuan-tuan masuk dalam masjid, duduk dalam masjid sarang ni, tuan-tuan kitab pun tak ada, pen pun tak ada, kertas pun tak ada. Apa? Tertidur lagi, terlelap, ataupun saja boring, tengok jam. Bila Ustaz ni nak pergi kuliah, kami kali sini hijab. Tapi dengan kegembiraan tuan-tuan melihat jemaah yang lain menuntut ilmu, tuan-tuan mendapat pahala menuntut ilmu. Contoh kalau dalam masjid ni ada 20 orang, tuan-tuan akan dapat pahala 20 orang yang menuntut ilmu, walaupun 20 tidur. Kalau pun tidur, tapi tak tidur, tidur pun tidur. Kalau tidur mungkin elak sikit lah kan. Itu contoh. Dia beza dengan perbuatan dunia. Kalau perbuatan dunia ni kita seorang buat, kita seorang dapat. Tapi perbuatan akhirat, bila kita seorang buat, kadang-kadang bukan kita saja yang dapat, orang lain pun dapat juga. Jadi selagi mana kita seronok, walaupun tuan-tuan tak semayang, orang belakang tu yang semayang, tuan-tuan dapat pahala bayang-bayang. Dia pun dapat juga, kita pun dapat juga. Sebab gembiranya kita tengok orang mengimarahkan, memajukan rumah Allah dengan beribadah di dalam ini. Tapi contoh, rahmat Allah turun begitu. Tambah kalau siapa-siapa ada masalah kemarah ini, ya, pergi kedai mamak, kena marah yang ini, pergi kedai mamak. Pergi kedai mamak, tengok bola. Dia suka main testing. Dia main testing kalah. Lagi testing. Dan order dulu bayar. Mamak saya tarik lagi. Jadi kuasa dia tarik. Apa dia tarik? Mana sangat ni? Mana sangat lah pula. Kata lagi. Kemaran yang ini, kata lagi. Tak mahu tenang. Paling tidak pun kita ni dia datang ke masjid, dia ingat mati. Sebab kebanyakan orang datang masjid ni orang tua. Ujung-ujung dah nak mati. Kita tengok, tak lama juga aku pun mati tu. InsyaAllah nanti akan pindah ke alam akhirat. Tak ada lagi ulama yang ni. Tapi contoh masjid. Satu masjid, salat 2 rakaat. Kalau tak semayang pun tak ada. Supaya sunat, saya sunat masjid ni sunat.
sunat ni maknanya dapat pahala. Jadi kalau tak buat, tak ada. Dan jangan rasa tujuh salah pula. Benda sunat, tak payah rasa tujuh salah. Kalau benda wajib, okeylah rasa tujuh salah. Tak semayang subuh, rasa tak sedang tak Islam rasa sunat tak semayang lagi. Tapi kalau tak semayang tahajud malam tadi, tak payah. Tak payah rasa tujuh salah. Benda tu tak wajib. Islam ni mudah. Jangan buat Islam jadi susah. Kadang-kadang benda sunat pun sampai buat susah-susah sangat. Simple sudah. Aku buat, tak buat, tak apa. Dan jika ada sembahyang iaitu sunat mutlak, kalau sembahyang kita ialah sembahyang sunat mutlak, apa dia sunat mutlak? Iaitu yang tiada mempunyai waktu dan sebab. Sembahyang yang tidak kait dengan waktu ataupun tidak kait dengan sebab, nama dia mutlak. Orang kata apa? Saja-saja nak sembahyang. Daripada tak buat pun, saja-saja nak sembahyang. Nak buka TikTok, tak ada orang tengok TikTok kita. Itu dia tengok, like sendiri. Nak buka Facebook, tak ada orang komen Facebook kita. Nak buka WhatsApp, grup WhatsApp pun dah berhati-hati tak baca. Kalau tulis dalam WhatsApp pun orang tak layan. Apa nak buat? Allahu Akbar. Saya tidak Islam. Kalau boleh kita buatlah walaupun sekali kita video buat. Kalau boleh jadikan hobi dia. Apa hobi awak? Hobi saya sembahyang. Sebab Rasulullah suka dengan sembahyang. Dan memang perbuatan Rasulullah kebanyakannya ialah sembahyang. Rasulullah zikir tak banyak. Istighfar sehari semalam 70 kali je. 70. Tapi Rasulullah banyak sembahyang. Pergi perang, berhenti sembahyang. Balik perang, balik sembahyang. Banyak sembahyang. Dan sampai tahap bila Rasulullah wafat, hampir wafat, boleh buka dalam hadis Syama'il Muhammadiyah ataupun hadis Jami' Sahih Imam Tirmidzi, dikenali dengan nama Sunan Tirmidzi. Rasulullah ujung-ujung masa nak wafat, Rasulullah kasih kesan daripada Rasul yang kena pada Rasulullah masa peristiwa perang Khaybar. Lepas orang Islam tawan kota Yahudi yang nama dia kota Khaybar, dia orang buat seluruh. Dia orang jemput Rasulullah datang, dia orang jamu Rasulullah dengan kambing. Jadi Rasulullah makan kambing tu, sahabat sebelah pun makan, sahabat sebelah meninggal. Tapi Rasulullah disebabkan ada mukjizat tak meninggal pada dia. Dan kaki kambing itu cakap saya diracun. Tapi kesan daripada racun itu tetap ada dan membawa kepada kewafatan Rasulullah selepas peristiwa penaklukan kota Mekah. Sebab tu kalau tentang ada buat cerita bersisiah, kalau bersisiah, dia tidur Sayyidatina Aisyah yang racun Rasulullah. Sebab memang Rasulullah ni meninggal wafat sebab kesan racun. Jadi masa ujung-ujung usia Rasulullah sakit, Rasulullah pingsan. Dia pingsan. Bila sedar daripada pingsan, perkataan yang keluar daripada Rasulullah, as-salah, hadaratus salah, Nabi tanya, waktu sembahyang dah masuk sebelum. Muru Abu Bakrin Imam al-Biznat ataupun Imam al-Biznat. Suruh Abu Bakar jadi imam solat Jumaat. Jadi Rasulullah pun bukan. Kedua lagi tanya dia yang tahu. Abu Rasulullah pasti dah masuk sebelum
Aisyah pun jawab, dah. Nabi berkata suruh Abu Bakar bin Imam. Aisyah pun jawab, kalau boleh suruh orang lain, Abu Bakar ni dia kuat nyanyi. Kalau Imam, dia tanya Rasulullah sakit nyanyi. Nabi pun balas, kamu ni macam diri Nabi Yusuf AS. Kakak lain, tapi dalam hati maksud lain. Jadi Nabi pun selesai. Kan Nabi kan waktu sakit, Nabi duduk di atas ribu dari Aisyah. Memang waktu Nabi sakit tu memang Nabi minta izin dekat isteri yang lain nak sakit di rumah isteri Aisyah. Jadi betul yang Rasulullah ambil berat sekali ialah as-salat, sembahyang. Misalkan kalau ada hobi, daripada hobi memancing, hobi kumpul tent, hobi beli, hobi lap motor, hobi cowboy, dan sembahyang. Sembahyang tu tak guna modal. Kalau kita hobi memancing, kadang memancing kena ada modal. Kalau mancing pergi pabrik pun, kena beli rut, kena ada mancing. Lain bukan kena ada modal, kena beli. Kalau hobi apa, hobi kita cowboy, kena ada motor. Ini motor lepai tu tak cowboy, tak payah, tak kotak. Kena beli mahal sikit, kotak AS. Ini naik lepai, nak cowboy juga, orang dia semua lezek, dia lepai. Itu tak, tengah jalan jatuh, misalnya lepas. Putih je, oh pandai ini. Kita tolak pula dah. Tak payah, makan modal. Baik sebanyak Allahu Akbar. Tak payah data. Tak payah beli data. Itu kalau main asyik kena beli data. Data. Tak beli lagi. Baru tengok perempuan joget dekat TikTok ni dah habis. Bayar. Tak ada makan modal. Tak bahaya. Ini hobi dia dah mancing tengah-tengah hutan. Kalau mana duduk batuk. Aku makan di buah ini apa aku buat? Ini contohkan kan itu hati masuk dalam alam dunia ini aku dah hilang. Jadi kalau hobi itu banyak. Ada buat apa-apa? Allah SWT. Kalau kita ini orang sibuk adalah sibuk YB itu adalah YB yang buat rakyat. Tak payah nak semayang banyak sangat. Ini kan dah kerja semayang pula kan. Waktu keluar. Waktu kerja ni semayang fardu juga. Ini kadang waktu kerja tu banyak pula menjadi. Sudah takbir subhanallah. Pakai nak mulu atau mulu. Waktu kerja mulu. Waktu kerja tu kajian pula ibadah. Jadikan sembahyang hobi. Sembahyang sunat mutlak. Maknanya sembahyang saja-saja. Tak ada kena-mengena dengan waktu. Tak ada kena-mengena dengan sebab. Orang kata kenapa kamu sembahyang ni dah masuk waktu ke? Tak ada. Tak ada masuk waktu ni. Kenapa kamu sembahyang ni ada sebab apa-apa tu? Tak ada sebab tu. Saja. Itu namanya sunat mutlak. Kerana Rasulullah itu sebelum wafat, Rasulullah mengambil perhatian tentang sembahyang. Kalau yang umati itu bukan hadis Nabi sebelum wafat. Itu hadis bila Nabi hidup lepas kematian. Jadi Nabi hidup di padang mahsyar. Iaitu yang umati itu. Jangan keliru pula. Maka membadalah niat satu perkara dua. Kalau sembahyang sunat mutlak, tidak ada kena-mengena dengan waktu, tidak ada kena-mengena dengan sebab, hanya satu perkara sahaja, iaitu qasad hendak mengerjakan sembahyang. Sahaja aku sembahyang.
Cuma saya nak ingatkan pada tuan-tuan, sembahyang sunat mutlak ni ada beberapa waktu yang diharamkan. Contohnya selepas solat subuh sampailah terbit matahari. Jadi kita tak boleh solat sunat mutlak selepas kita tunaikan sembahyang subuh sampailah waktu isyraq. Isyraq itu ada. Subuh ni pukul 7 minit. Jadi kalau kita sembahyang subuh pukul subuh masih 62 minit. Contohnya kita ambil pukul 6.30 ataupun 6.20. Daripada pukul 6.20 tu kita tak boleh sembahyang sunat mutlak sampailah pukul 7 minit. Nampak tak? Kalau sembahyang duha setengah jam selepas subuh. Setengah jam selepas subuh. Sebab duha ni matahari segala. Maknanya kalau 7 minit kita tambah lagi setengah jam 7.37. 37 boleh sembahyang duha. Kalau kita nak sembahyang mutlak 7 minit boleh sembahyang mutlak. Tapi selepas kita salat subuh sampai pukul sebelum 7 minit haram kita tunaikan sembahyang sunat mutlak. Tapi kalau sembahyang sunat lain itu ada yang boleh. Contohnya tahiyatul masjid memang boleh. Kita masuklah pukul berapa pun boleh. Ataupun solat sunat wudu pun boleh. Tapi solat sunat mutlak waktu selepas solat subuh sampai suruh tak boleh sembahyang. Dan juga tak boleh sembahyang dia ada 3 waktu. Waktu selepas subuh, selepas solat subuh sampai subuh, dan waktu istiwa, yakni waktu rembang matahari terpecah. Itu pun tak boleh sembahyang sunat mutlak. Tapi kalau sembahyang duha boleh. Sembahyang duha ni matahari sejalah. Maksudnya kalau ikut jam ni pukul 7.37 sampailah zuhur. Zuhur pukul 1.19. Jadi waktu sembahyang duha daripada pukul 7.37 sampailah 1.19. Boleh sembahyang duha. Faham Yang tak boleh sembahyang sunat mutlak rembang tak boleh sembahyang sunat mutlak. Haram. Dan satu lagi, tapi kecuali hari Jumaat. Hari Jumaat tak boleh. Hari Jumaat kita sambil contoh kita datang awal, kita datang pukul 11 kita datang. Ataupun kita datang pukul 12. Azan Jumaat 1.19. Kita boleh tengok kita datang pukul 12 sampai masjid pukul 12. Kita buat tu sembahyang tahiyatul masjid dah. Keluar masuk nanti orang ambil tempat kita duduk depan lah. Kita tengok sini pula kan. Ini dah jadi imam tu bila orang nak panggil kita keluar. Tak belum panggil lagi nak keluar. Kita duduk depan ni. Keluar masuk balik orang ambil tempat kita. Kita boleh duduk. Apa nak buat? Sembahyang sunat mutlak. Hari Jumaat tak boleh. Rembang tak itu. Saya mengatakan Allah. Habis Allah. Berapa rakaat pun ada masalah. Dan satu lagi yang tak boleh sembahyang sunat mutlak ni selepas waktu asar. Selepas salat asar tadi. Sampai bila? Sampai maghrib. Ini maghrib pun 7.27. Bila dah masuk maghrib, ada boleh yang sembahyang sunat mutlak. Contoh tujuan waktu, yakni waktu lepas solat subuh sampai isyraq, waktu rembang, dan waktu selepas solat asar sampai maghrib. 3 waktu ini saja yang tak boleh sembahyang sunat mutlak, melainkan rembang hari Jumaat dan juga melainkan kita berada di tanah haram.
Mekah Madinah. Mekah Madinah tak ada waktu haram untuk sembahyang sunat Islam. Boleh sembahyang banyak-banyak. Dan kalau tuan-tuan ada mimpi pergi umrah, pergi haji, banyak sangat berada dalam masjid sembahyang. Ya, kita lepak dekat kedai shawarma dengan nasi Arab je. Jangan pergi jauh-jauh, tapi berkeliru je dekat kedai nasi Arab. Ataupun nanti duduk dalam hotel lagi, buat pun banyak terlalu nak duduk dalam. Itu kalau peluang, dapat peluang pilihan berat. Kadang-kadang tak cepat pergi. Duduk dekat Malaysia, dah sembang tak nak beli apa. Nak beli apa, buat mulai tasbih. Kalau nak beli buah, nak beli tasbih, dekat tulisan kedai barada jual. Tak payah penat-penat jauh-jauh, buat berat beg je. Kalau tak pakai-pakai, bila lebih muatan, kena bayar lebih. Ini benda nak beli barang-barang kat sana. Nak beli jubah, nak beli baju, beli kat tulisan je. Sama je barang ni. Kita pergi sana, kita beli kopiah. Kita tengok dalam dia, made in China. Bukan made in Makkah. Ataupun kadang orang tengok nak ambil Quran kering, bukan Quran kering. Jadi kalau pergi besar orang ambil Quran kering, beratur kau panjang. Tak payah, Quran yang kat masjid itu tak terbaca, beribu yang ambil Quran dan apa pun tak. Kalau tak boleh baca ikut ni, baca ikut ni. Kadang-kadang orang sisi dulu, dia faham. Beli hati muda. Kenapa nak beli hati muda? Buat apa hati muda? Kuat apa dulu yang umur 65? Tak payah. Tak ada air orang. Tak ada minyak geri. Yang tak ada minyak geri je dah. Tak payah. Benda nak beli hati muda, nak bagi kuat tu. Kuat buat apa? Ini yang umur 65, 70. Tak payah. Lain yang kalau kau bini 40, bini 70 lebih, ataupun bini jadi anak 6, okey lah. Betul, kuat lah, kena kuat tu. Ini pun sebagai ini, tak payah. Kalau bini minta bagi Quran ni, nak ikut dulu, mesti. Aku ikut juga, kamu ikut dulu. Tak. Ini bini. Ini Islam dari hati kita. Kalau kuatkan lagi baca, tak payah. Baca Quran yang lebih nanti kita balik akhirat duduk dalam surga tak berpudi lah puan-puan. Masa itu seorang lelaki bersamaan dengan kekuatan 100 orang pemuda. Orang ada kekuatan 40 orang lantak dalam berpudi sampai 40 subuh. 5 hari berpudi tak berhenti pun tak boleh. Sebab surga nak dunia tak boleh. Dunia tak boleh. Kadang kita tengok orang kahwin lagi satu pun dia mesti. Kadang orang tu kahwin lagi satu pun dia kan lawak pun. Dia pun ada dia. Ya. Biasa tu. Dan sunat melafazkan niat sembahyang. Sunat kita lafazkan niat sembahyang dengan lidahnya dahulu daripada takbir. Sunat sebelum kita niat dalam hati, kita sebut dengan lidah. Sehari aku sembahyang fardu zuhur 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Allahu Akbar. Ataupun tak niat bahasa Arab boleh juga. Fardi fardu zuhri arba'a rakaatin adaan makmuman lillahi ta'ala. Ataupun takbirul qiblati lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sebab tu sunat kita cakap dengan lidah sebelum kita takbir. Takut nanti tersilap. Kalau kita sebut tu zuhur. Hati-hati kita ingat zuhur.
Tapi kalau kita tak sebut, takut-takut Allahu Akbar, nak sembahyang dulu, kita niat subuh, sudah. Mula sembahyang pun. Dia bapak pula, orang kata bapak kerja aku solat. Pening orang ni, ya bapak, pelan-pelan ni, pelan-pelan. Ni kadang-kadang orang niat kuat sangat, pol. Orang suka, tak boleh nak sayang. Kuat sangat. Kuat sangat. Pelan-pelan ni. Dan tak ganggu orang sayang. Tak boleh, ganggu orang sayang ni dosa. Yang ganggu. Dan menyebutkan bilang-bilangan rakaatnya. Sunat juga diingat. Contohnya subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Dan sunat lagi menyebutkan adaan atau qadaan. Adaan itu tunai, qadaan itu qada. Kalau sembahyang dalam waktu, tunai. Kalau sembahyang di luar waktu, qada. Dan sunat lagi mengibadatkan bagi Allah, menyandarkan kerana Allah. Saja aku salat pagi isyak 4 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Seperti katanya, usalli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan lillahi ta'ala, atau salasa raka'atin adaan lillahi ta'ala pada sembahyang maghrib, atau raka'ataini pada sembahyang subuh. Itu rukun yang pertama, yakni niat dalam hati. Keduanya, rukun yang kedua, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, Allahu Akbar. Yang angkat tangan ni nama dia sunat hay'ah. Yang rukun takbir, Allahu Akbar. Yang angkat tangan ni sunat. Kalau kita tak angkat tangan pun sembahyang tak ada masalah. Zan, Allahu Akbar, boleh. Ini dalam apa? Kita ni bila salah faham, dia jadi ganggu sembahyang tu sendiri. Macam yang putih-putih, Allah, angkat tangan ni sunat. Jadi dalam video tu Allahu Akbar. Jadi kadang semua Allah. Kadang-kadang tadi apa-apa. Jadi saya kita ada orang tadi apa-apa. Saya kan begitu saya fikir begitu mati. Allah. Memang orang lain kena tipu di takdir. Tak tahulah orang hidup lagi juga. Atau lalu orang lain. Jadi yang rukun, yang wajib takbir, Allahu Akbar. Itu yang rukun. Maka sebab dinamakan takbiratul ihram. Ihram ni maknanya mengharamkan. Mengharamkan. Kenapa dinamakan takbir mengharamkan? Takbir itu maknanya akbar, takbir lah, akbar, Allahu Akbar. Akbar itu namanya takbir. Kalau ihram mengharamkan. Jadi kenapa dinamakan mengharamkan? Kerana diharamkan bagi barang yang halal baginya dahulu daripada takbir, daripada segala membinasakan sembahyang.
Kenapa dinamakan takbir mengharamkan? Alasannya kerana dengan takbir tadi dia mengharamkan perkara yang sebelum itu halal. Contohnya sebelum sembahyang halal makan, tapi bila dah Allahu Akbar haram makan, tak boleh makan, itu haram. Sebelum sembahyang kita boleh berjalan sana kemari, tak salah. Tapi bila dah Allahu Akbar haram kita berjalan. Duduklah diam-diam. Sebelum sembahyang halal kita bertimbang, boleh bertimbang, nak timbang dengan satu tadi kamu boleh. Tapi bila kita dah Allahu Akbar haram kita bertimbang. Sebab itu dinamakan ihram. Hati waktu ihram. Kalau Mekah Madinah tu nama dia tanah haram. Kenapa nama dia tanah haram? Sebab di tempat lain boleh buat, tapi dekat situ tak boleh buat. Contoh, dekat tempat lain boleh cabut rumput, tapi di Mekah haram kita cabut rumput. Di tempat lain kita boleh tebang pokok, kalau pokok tu milik itu. Tapi di tanah haram, kalaupun kita ada tanam pokok tu milik kita, haram kita tebang. Kalau di sini kita kejar burung merpati, tangkap burung merpati, boleh. Tapi kalau di tanah haram, tangkap burung merpati yang dekat dataran hotel, hukumnya haram dan kena bayar dam. Jadi mancing ikan di Mekah hukumnya haram. Jadi contoh kalau duduk kat Mekah nanti, janganlah buat projek kolam udang pula. Boleh, dia orang buat kolam udang kat Mekah ni. Jangan buat projek kolam udang, mancing udang. Jadi hukumnya haram kalau di Mekah. Sebab itu dinamakan tanah haram. Dan tertentulah lafaz takbir atas orang yang kuasa bertutur dengan dia. Mana? Kalau orang tu dia cakap, dia wajib melafazkan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tapi kalau dia bisu tak wajib lah. Sebab dia memang tak mampu untuk melafazkan Allahu Akbar. Kalau orang tu boleh bercakap, boleh menyebut Allahu Akbar, wajib dia bertakbir Allahu Akbar. Dengan dimulai dengan Allah daripada akbarnya. Mana tak boleh buat terbalik. Kena Allah dulu. Allahu Akbar. Tak boleh kita Akbarullah. Tak boleh. Jangan buat lah. Tak boleh. Tak boleh. Dan wajib disertakan niat itu, yakni wajib kita sertakan qasad dan ta'arud dan ta'min pada sembahyang fardu, atau qasad dan ta'min pada sembahyang sunat yang mempunyai waktu dan yang mempunyai sebab, atau qasad hendak sembahyang dua pada sunat mutlak dengan awal takbir dia. Yakni wajib kita niat ketika awal-awal menyebut takbiratul ihram. Apa dia awal takbir? Iaitu alif pada Allah. Kita sebut Allahu Akbar. Saja kita niat macam ni. Saja dalam hati niat aku sembahyang. Dan wajib dikekalkan dia, kekalkan ingat dalam hati tentang niat tadi hingga roh pada aturan. Jadi tak ada masalah lah, memang orang suci memang mereka niat tidak. Itu yang panjang sangat tu. Nak susu tu tajil aku sembahyang.
atas jenazah Abdullah bin Sulaiman bin Hakim. Ini panjang tu. Dan fardu sepanjang 4 takbir 5 imam mati aku. Allah. Allah. Tak azan saja. Niat semua tadi. Kena juga nama arwah jenazah tu panjang tak? Dari Aiman Haikal Jarlis. Oh panjang. Yang mati ni arwah Jamia Maisara Nur Hakim ini. Oh panjang. Yang panjang dengan niat ni. Tapi sebenarnya nama itu yang panjang. Tak penting. Yang penting dia tahu siapa yang mati. Apa kalau kita makmum lagi tak masalah. Kalau makmum sembahyang jenazah, kita boleh sembahyang sahaja aku solat, sahaja aku sembahyang ke atas orang yang imam sembahyangkan. Kalau imam pula, sahaja aku sembahyang ke atas jenazah di depan ini dalam ini. Mana dia tak wajib bertanya ni arwah ni nama apa? Tak tahu. Cukuplah sekadar dia kata aku sembahyangkan ke atas arwah ini. Maka adalah muqaranah itu, yakni meniati niat ketika takbiratul ihram. Itu dinamakan muqaranah. Istilah ada muqaranah. Maknanya kita niat ketika takbiratul ihram. Nama dia muqaranah. 3 namanya muqaranah, iaitu kita niat ketika takbiratul ihram. Ada 3 bahagian. Pertamanya muqaranah kamaliyah. Ataupun kita sebut niat dengan sempurna. Kamaliyah itu maknanya sempurna. Niat dengan sempurna. Iaitu menghadir yang tersebut itu daripada khutbah dan ta'arud dan ta'lim pada fardu, dan ta'arud, hadir pada hatinya, etikanya pada alif Allah, maka dikekalkan hingga kepada akbar. Itu nama dia muqaranah kamaliyah. Yang kita ingat qasad ta'arud ta'lim jemaah ketika kita sebut Allahu Akbar. Keduanya, yang kedua muqaranah urfiyah, yakni menghadirkan niat secara umum. Nama dia urfiyah, iaitu menghadirkan niat yang tersebut, yakni qasad ta'arud ta'lim kalau berjemaah, tambah makmum ataupun imam ataupun berjemaah. Di dalam takbirnya, yakni kita menghasilkan tadi di dalam takbirnya. Kalau hasil niat itu pada satu suku daripada takbir, sama ada pada juzuk lafaz Allah ataupun pada bahagian yang kedua, yakni akbar. Mana contohnya Allah itu ingat dalam hati, pada solat maghrib isyak 4 rakaat imam kalau Allah Taala. Mana masa kita sebut akbar, tak ada niat apa-apa. Kita habiskan niat kita masa kita menyebut Allahu Akbar. Ataupun kita habiskan niat kita masa sebut akbar. Allahu tidak ada apa-apa. Allahu Akbar. Masa akbar itu kita ingat dalam hati,
aku solat fardu isya ikut imam. Itu dinamakan muqaranah wasiyah, yakni hadirkan niat secara umum. Beza yang tadi secara sempurna. Atau dikatakan antara ta'arif muqaranah wasiyah menghadir pada satu suku daripada takbir itu memadailah, sama ada bahagian Allah ataupun bahagian akmal, atau membuangkan istihadnya sekira-kira jangan lupa dan lalai daripada mengingatkan niat tatkala mengata Allahu Akbar. Kalau kita menyebut Allahu Akbar, kita ingat dalam hati apa yang kita hendak lakukan dalam sembahyang itu. Itu pun dinamakan muqaranah wasiyah. Sahlah sembahyangnya pada orang yang awam, yang banyak ini. Kata Syekh Bujairi, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kata Syekh Bujairi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu ta'ala nasta'in. Warzuqna fahman nabiyyin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.